Dan last kuliah hari itu kita berkongsi tentang faraidul wudu ataupun wajibatul wudu, fardu wudu ataupun wajib wudu, ataupun kita boleh panggil juga rukun wudu. Kita dah bincang itu ya, ada 6 rukun kesemuanya. Bermula daripada niat, basuh muka, basuh tangan, ke siku, sapu kepala, basuh kaki dan tertib. Dan inilah yang paling basic dan asas tentang wudu. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah daripada Rifa'ah bin Rafi, kata Rasulullah SAW, tawaddu' kama amarakallah. Berwudulah kamu seumpama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni seumpama apa yang telah diwahyukan dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 itu. Ya. Jadi Nabi kata wudu macam Allah Taala suruh. Mana yang paling basic itulah. Ya. Di mana yang disebutkan dalam ayat itu hanya fardu dan rukun sajalah. Adapun selain daripada itu, sebab banyak perbuatan wudu yang kita lakukan, kesemuanya adalah termuat dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hak rukun tu Allah Taala sebut. Adapun selain daripada rukun itu ditunjukkan, diajar oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah. Ya. Sebab Rasulullah ni memang kerja dia nak ajar kita bagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah ibadah, macam mana ibadah nak dilakukan. Wudu umpamanya, macam mana nak dilakukan wudu. Pasal Allah Taala turunkan ayat saja. Macam teori lah kita kata. Tapi macam mana nak praktikal je. Siapa yang nak tunjuk cara? Rasulullah lah. Pasal itu kerja tu. Ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Allah Taala kata, aku turunkan Quran kepadamu, kamulah yang kena ajar kepada manusia apa-apa yang aku turunkan kepada kamu. Jadi tanggungjawab Nabi lah. Dan Nabi telah melakukan kerjanya, menjelaskan, mengajar, menunjuk cara kepada kita bagaimana untuk dilakukan perbuatan ibadah itu, wudu itu ya. Mesti hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita dah baca sebagian daripada. Jadi hak fardu tu 6 ya. Baik, malam ni kita akan masuk ke seterusnya, itulah sunnah-sunnah wudu, sunanul wudu. Ya. Dia panggil the preferable things of wudu, benda-benda yang digalakkan, disunnahkan, amat-amat disuruh dalam wudu, tapi tidaklah rukun, tidaklah fardu dan tidaklah wajib. Sebab itu dia disebut sebagai sunnah. Ya. Kalau banyak sunan, kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Dalam istilah fiqh kita panggil sunanul wudu, sunnah wudu. Ya. Perkataan sunnah ni kita nak kena faham ya. Dalam fiqh bila sebut sunnah, mana benda yang tidak wajib. Disuruh tapi tidak wajib. Amrun syar'iyyun min ghairi ihtiradin wala wujub. Itulah maksud sunnah. Di sisi fiqh, perintah syarak tapi dia tidak wajib atau fardu. Ya, itu maksud sunnah. Dalam fiqh lagi. Adapun sunnah dalam Islam, dia bukan sekadar benda yang disuruh tapi tidak wajib, tapi ia adalah segala apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ada ulama yang kata perkataan Islam tu boleh kita kata sunnah, sunnah pun kita boleh kata Islam. Kerana bila kita kata sunnah, ia merujuk kepada semua apa dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Macam kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ulama qurun terawal dulu, dalam buku akidahnya Syarhus Sunnah, katanya al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam yaqumu ahaduhuma maqamal akhar. Islam ialah sunnah, sunnah ialah Islam. Setiap satu daripadanya berdiri di atas tempat saling kait mengait antara satu dengan yang lain. Maksudnya kita boleh kata Islam itu sunnah, kita boleh kata sunnah itu Islam ya. Sunnatu tashmal al-i'tiqadiyat wal amaliyat. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, sunnah itu merangkumi i'tiqad dan juga amalan. Sunnah berlaku. Ya. Kata Syekh Nasirul Aqal dalam bukunya i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata apa, sunnah ni maja'a bihi Rasulullah minad din. Sunnah ni adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah daripada agama ya. Itu prinsip sunnah secara am lain.
Kita nak faham. Tapi bila kita sebut sunnah dalam fiqh ni, mana benda yang tidak wajib. Disuruh tapi tidak wajib. Bawah hak wajib lah, atas sekali wajib. Ataupun rukuk ataupun fardu, di bawahnya adalah sunnah. Jadi jangan kita keliru pula. Ya? Bila kita bincang tentang fiqh, kita sebut sunnah, ia merujuk kepada sunnah-sunnah seumpama itu. Ya? Adapun kalau kita bincang agama secara holistik, sunnah, macam kita bincang sumber agama, Quran, sunnah, ijma', itu sunnah tu bukan hak kata tak wajib tu. Itu maksudnya apa-apa yang datang daripada Nabi, daripada kata-katanya, daripada perbuatannya, selain daripada Quran. Itu dia tak sama ya. Itu kita bincang dapat belajar dalam usulul fiqh ya, usulul fiqh. Ini fiqh bukan usul fiqh ya. Baik, sunnah wudu sebenarnya ada banyak. Sekurang-kurangnya 10 lah atau 11 sekurang-kurangnya. Dalam mata Abi Syuja', mata yang termasyhur dalam mazhab Syafi'i, 10 dikatakan. Ya. Tapi Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam bukunya Kifayatul Akhyar, bila dia menghuraikan mata Abi Syuja' itu, dia kata bukan 10 saja, dia pun tambah lagi, banyak lagi yang lain. Ya. Boleh sampai 20 pun. Dan dia membahagi-bahagikan pula, ada yang ab'ad, sunnah besar, ada hayat, sunnah yang kecil sikit. Ab'ad ni makna sunnah yang ada dalil-dalilnya secara spesifik. Hayat ni sunnah-sunnah yang kadang diambil daripada dalil-dalil yang kita kata tak ada lah, kita kata sunnah yang benar-benar dituntut tapi masih digalakkan. Dia membeza-bezakan seumpama itu. Macam berwuduk tanpa ditolong oleh orang lain, itu sunnah hayat. Sebab itu sebagai ulama' dia memakruhkan kalau kita suruh orang lain tolong kita ambil wuduk, tolong tuang air ke, dia kata makruh. Kerana sebab wuduk ialah kita tak minta tolong orang, wuduk sendiri. Tapi kalau ada keperluan tak apa, ataupun sekali-sekala tak apa, ini asal nak wuduk je suruh orang tuang air, asal nak wuduk je suruh orang tuang air, asal orang tuang air je wuduk, dia kata makruh. Kerana Rasulullah SAW ada juga hadis yang dinyatakan kerana Nabi yatawaddau bi ghairi isti'anah. Hadis itu dalam Musnad Al-Bazzar, diriwayatkan daripada siapa ya? Saya tak ingat, Jabir kot. Dan disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam buku fiqh beliau yang hebat, Khulasatul Ahkam. Khulasatul Ahkam ni kira buku fiqh Imam Nawawi yang paling standard. Dia ada banyak buku fiqh dikarang. Nombor satu sekali ialah Khulasatul Ahkam. Walaupun dia buku taklah tebal mana, tapi kerana itu pendapat-pendapat beliau yang dia saring hok the best. Orang kata buku Imam Nawawi hok paling hebat, majmuk lah. Dah, Khulasatul Ahkam nombor satu, Al-Majmu' nombor dua. Walaupun Al-Majmu' banyak jilidnya, berbelah-belah kot. Tapi Khulasatul Ahkam tu dia yang paling standard, yang paling orang kata kalau dengan sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi yang paling ni lah ya. Kata tulisan Imam Nawawi yang paling atas, mengikut susunan sebagian ulama lah ya. Mungkin ada ulama lain dia susun majmuk tu, saya tak tahulah. Tapi saya tahu Khulasatul Ahkam nombor satu, nombor dua baru Al-Majmu', memang diikuti buku-buku fiqh yang lain. Sebab ulama ni bila dikarang buku fiqh, jangan ingat satu standard je semua, tak. Kita kena susun hak mana hak lebih standard berbanding yang lain. Sebab kadang-kadang ada yang bercanggah, dalam buku ni dikata A, dalam buku ni dikata B. Jadi kita nak kena tahu hak mana hak paling bagus, hak paling betul. Ya. Dia orang buat susung lah. Sebab tu kadang-kadang bila kita kata ulama ni kata A dalam buku sekian-sekian, belum tentu lagi. Sebab dalam buku dia yang lain dia kata B pula. Jadi nak kena tengok ya. Ustaz-ustaz lah ya, orang yang takhassus dia nak kena perhati lah benda seumpama itu. Jadi sunnah wuduk mana benda yang disuruh tapi tidak wajib. Ada banyak ya. Saya nukilkan di sini beberapa saja.